Salam guys, Mas Malik di sini dan ini adalah iQOO Z7 5G. Dan untuk pasaran Malaysia, aku memang boleh cakap lah yang mana iQOO memang buat keputusan yang sangat bijak lah. Tak kisahlah dari segi penawaran spesifikasi yang ada pada smartphone ni dan juga harga jualan yang diorang letakkan pada smartphone ni. Bagi aku memang sangat berbaloi lah. So iQOO Z7 5G ni dia dijual pada harga jualan permulaan RM1,299 untuk model 8GB RAM, 128GB internal storage dan RM1,499 untuk model 12GB RAM dan 256GB internal storage. Jadi macam aku cakap tadi, iQOO memang buat keputusan yang sangat bijak pada iQOO Z7 kali ni. Bagi aku memang banyak benda yang diorang belanja lah. Antaranya benda yang paling utama sekali, dalam kotak diorang bagi adapter pengejasan 120W kan. Memang best gila lah. So kalau korang nak charge tu, diorang claim yang mana daripada 0 hingga 100% akan ambil masa dalam 29 minit. Tapi aku sendiri aku dah try, aku dapat dalam 35 hingga 40 minit lah untuk full. So aku rasa dia adalah depends kepada kepanasan bilik waktu korang charge tu. Dan kemudian dia punya bateri pun besar, 5000 mAh, boleh dapat SOT dalam 7 jam ke atas, memang tak ada masalah. Dan memandangkan iQOO Z7 ni pun dia adalah merupakan sebuah smartphone yang memfokuskan untuk gaming. Dia juga didatangkan dengan Ultra Vapor Liquid Cooling System lah, yang lebih besar lah. Kemudian dia juga ada fungsi Extended RAM 3.0 yang korang boleh tambah lagi sehingga 8GB. So bila 8 campur 8, dia jadilah 16 kan. Kalau korang ambil yang 12GB campur 8, anak kau jadi 20GB. Aku tak tahulah korang nak buat apa RAM banyak-banyak macam tu. Lepas tu tak cukup dengan itu lagi, untuk screen dia didatangkan dengan screen 120Hz, so memang laju. And then dia punya touch sampling rate pun tinggi, memang tinggi gila. So memang sesuai untuk korang yang memang memfokuskan untuk beli smartphone untuk main game. Lepas tu dia juga didatangkan dengan setup 2 stereo speaker yang bagus. Kemudian dia masih lagi ada audio jack. Dia ada lagi IR blaster untuk korang control remote tu semua. Lepas tu dia ada side mounted fingerprint yang memang laju untuk baca jari jari. Lepas tu tak cukup lagi, dia juga didatangkan dengan kamera utama 64MP dengan sokongan OIS. Jadi macam korang dengar semua benda yang aku cakap tadi tu kan, untuk RM1,299, memang agak terbaik lah kan benda-benda yang diorang bagi kan. Tapi bagi aku, spesifikasi ni semua memang boleh tolak tepi, sebab benda yang paling utama adalah keputusan penggunaan chip pemprosesan yang diletakkan pada smartphone ni. Jadi iQOO Z7 ni dia dikuasakan dengan penggunaan chip pemprosesan Snapdragon 782G, yang mana chip pemprosesan ni memang adalah merupakan chip mid-range yang antara yang terbaik lah kan untuk segmen harga ni. Korang bayangkan kalau chip pemprosesan ni diletakkan pada smartphone lain, aku rasa memang tak dapat lah 1299 tu. So sebab tu aku kata chip pemprosesan ni memang sangat memainkan peranan yang paling utama untuk iQOO Z7 ni. So bagi aku, Snapdragon 782G ni dia memang perform dengan sangat baik lah. Tak kisahlah dari segi benchmark ataupun dari segi penggunaan seharian ataupun dari segi gaming pun. Untuk benchmark, aku dah run beberapa benchmark. Keputusan yang aku nampak memang sangat memberangsangkan, memang mengalahkan kebanyakan smartphone yang dijual pada tanda harga jualan yang macam ni. Dan kemudian dari segi penggunaan seharian pun overall memang okey. Buka app, multitasking tu semua memang tak ada masalah. Kena pula dia pairing dengan Vantage OS kan. Vantage OS ni kan memang biasa kita dengar dekat Vivo, dan Vantage OS ni pun dia dah sampai ke tahap yang sangat matang dari segi optimization tu. Bagi aku overall semua memang tak ada masalah. Dan kemudian untuk gaming pun, selain daripada dia boleh main dengan lancar, dengan penggunaan Snapdragon 782G ni juga korang akan dapat optimization untuk game tu. Contohnya macam kalau korang main Mobile Legend, ada certain chip pemprosesan dekat luar sana, bila kita pergi ke setting grafik, dia tak boleh go for ultra setting. Tapi untuk Snapdragon 782G yang digunakan pada smartphone ni, korang boleh gunakan pada setting yang tertinggi. So itulah maksud aku optimization pada game yang kita mainkan tu. Maka disebabkan keputusan penggunaan chip pemprosesan ni lah yang membuatkan aku rasa iQOO telah membuat keputusan yang betul lah untuk iQOO Z7 dia orang ni. So mesti ada antara korang yang macam dah tak sabar dah kan, nak terus pre-order, terus nak order kan, nak beli kan. Relax lu, sabar, aku tak habis cerita lagi. Sebab yang aku cerita tadi tu adalah benda-benda yang best. Now aku nak cerita benda-benda yang macam kurang best lah. Mungkin kekurangan lah yang ada pada smartphone ni. Jadi antara kekurangan yang ada pada iQOO Z7 ni, ada few things lah. Pertama, dari segi design ni memang cantik. Overall aku memang suka. Design ni memang minimalist, dia punya petak ni semua memang cun lah. Cuma adalah tanggungjawab aku untuk bagi tahu pada korang yang mana untuk back panel dia ni, dia menggunakan plastik. Dia bukannya kaca. Tapi itulah, aku sendiri pun masa mula-mula dapat smartphone ni pun aku tak boleh nak bezakan yang mana ini adalah kaca ataupun plastik. Sebab dia punya back panel ni, dia punya finishing dia tu adalah finishing jenis matte. So dia tak ada merangkap cap jari tu semua. Overall memang phone akan sentiasa nampak kemas. Dan aku sendiri pun tak
nampak dia punya kekurangan dia dekat back panel ni. Tapi aku still kena bagi tahu pada korang lah. Dan kemudian kedua, untuk kamera, walaupun korang nampak macam ada dua kamera kat bahagian belakang ni, sebenarnya dia ada satu kamera utama 64 megapiksel, dan kemudian satu lagi adalah kamera depth saja. So maksudnya kat sini dia tak ada kamera ultra wide. Jadi kalau korang sangat memerlukan kamera ultra wide, then mungkin ni adalah deal breaker untuk korang lah. Tapi walau bagaimanapun, untuk kamera utama 64 megapiksel dia ni, aku memang tak ada banyak benda yang aku nak komplain lah. Overall gambar yang aku ambil daripada smartphone ni, tak kisahlah waktu siang, waktu malam, aku sangat berpuas hati dengan hasil dia. Gambar memang nampak sharp, nampak tajam, full of detail. Dia punya tacapan color pun tak berlebihan, memang just nice lah dekat mata aku. Dan bonus point disebabkan dia ada fungsi OIS tu, memang dia sangat membantu lah dalam memberikan gambar yang tak bergegar lah kan waktu korang ambil tu, terutama pada waktu malam. Dan kemudian yang ketiga, kekurangan yang aku rasa ada pada iQOO Z7 ni adalah screen dia. So macam walaupun di screen dia 120Hz kan, memang laju bila scrolling tu semua, aku perlu bagi tahu kepada korang yang mana teknologi screen yang digunakan adalah jenis IPS LCD. So dia bukannya screen jenis OLED lah. Adakah screen IPS dia ni teruk? Jawapan mudah dia adalah tidak. Screen dia memang bagus. Walaupun dia screen jenis IPS, bagi aku dia punya contrast ratio and color gelap dia memang gelap, and then dia punya reproduction color pun memang sangat bagus, brightness pun memang cukup tinggi. Overall semua memang tak ada masalah lah. Tapi disebabkan dia menggunakan screen jenis IPS, dia ada dua penyakit ni lah, yang memang akan berlaku pada mana-mana smartphone yang menggunakan screen jenis IPS. So penyakit pertama adalah dia ada dagu sikit pada bahagian bawah. Bagi aku benda ni bukan satu deal breaker. Ada kemudian penyakit yang kedua, biasalah screen IPS ni bila kita pakai, kalau kita off axis sikit, korang boleh nampak lah dia punya color shifting tu memang akan berlaku kan. Dia tak macam OLED lah. So macam OLED korang tengok pada sisi pun masih lagi terang screen dia tu. Dan aku rasa tu je lah kan kekurangan yang aku nampak pada smartphone ni. So depend pada korang lah, adakah benda tu adalah satu deal breaker untuk korang. Macam aku memang akan cakap yang mana kesemua tu bukannya satu deal breaker, sebab korang kena faham target market untuk smartphone ni. So memandangkan iQOO Z7 ni, dia punya target dia adalah untuk orang yang nak mencari sebuah smartphone yang sesuai untuk diorang menghadap diorang punya ketagihan mobile gaming. So kekurangan-kekurangan yang ada pada smartphone ni bagi aku memang diorang takkan pandang lah. Kamera ultra wide memang korang tak ambil kira kan. Screen IPS tak kisah, janji smooth 120Hz, color semua cantik, semua boleh bagi kan. Apa yang nak kisah lagi kan. So macam aku cakap tadi lah, iQOO memang telah membuat keputusan yang sangat bijak, sangat tepat dengan penggunaan Snapdragon 782G pada smartphone ni. So fokus utama diorang adalah untuk meminimalkan harga jualan, dan dalam masa yang sama diorang eliminate benda-benda yang tak berapa nak penting untuk orang yang nak beli smartphone untuk main game. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Aku akan letak link pembelian untuk iQOO Z7 ni dekat dalam description box di bawah. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.